Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this video is continuous video from the previous video, which is the displacements of metal from its solution. Okay, so now this video is the last types of redox reactions, which is the displacements of halogen from its halogen solution ataupun halide solution. Okay, alright. So I believe that most of you dah faham displacement ni apa tugas, apa proses apa kan. So displacement ni adalah, kalau dalam bahasa Melayu maksud dia anjakan. Maknanya kita anjak orang lain, untuk kita duduk tempat orang tu. Maknanya rampasan kuasa lah. So kita nak tempat dia, dan kita halau dia. So kita nak duduk kat tempat dia tu. So yang kena halau tu bawa diri lah. Macam tu lah displacement reactions nya. Dia kejam sikit. Okay. So now for this last type of redox reactions, we are focusing on halogen group dan juga halide solutions. Meaning that these reactions only focus on group 17. Halogen tu group 17 kalau tengok kat periodic table. Okay, so you have learned periodic table kan? So group 17 is non-metal. Bila dia non-metal, dia ada charge negative. Dia negative ion. Why? Because group 17 non-metal normally receive electron or gain or accept electron. Okay, that's why dia negative. Okay, meanwhile yang kita dah belajar untuk metal, displacements of metal, kita dapati metal ni, kalau metal dia positif kan, dia positive charge. Kenapa? Sebab kalau metal dia lose electron, lose, donate atau release electron kan. So kita panggil ni more electropositive lah. Electropositive tu adalah lose electron. Okay, and then kalau ini term dia adalah electronegative. Okay, apa yang dimaksudkan electropositive dengan electronegative? Sebab kita ada refer susunan, arrangement tu. Kalau dalam metal, kita kena hafal ECS, Electrochemical Series of Metal. Tu memang kena hafal. So, bila kata ECS, kedudukannya disusun mengikut tendency to lose electron. Makin tinggi kedudukan metal dalam ECS, makin more electropositive, sebabnya dia has higher tendency to lose electron. So bila higher tendency to lose electron, dia senang nak undergo oxidation reaction. Sebab oxidation reaction lose electron. And then kita akan cakap dia adalah stronger reducing agent. Okay. So untuk halogen kita tak ada ECS. Kita hafal reactivity yang dalam group 17 tu, dalam periodic table tu. Okay, kita tengok kat reactivity sahaja. Okay, so tak banyak lah yang kena ingat. So yang paling atas, kalau kita tengok kat paling atas, tengok sini kalau kat sini ayat dia reactivity of halogen, makin ke bawah when we are going down the group, the reactivity of halogen decrease. So bila mana decrease, dia less electronegative. Sebab dia susah, difficult to accept electron. Dia susah nak terima elektron lain. Okay. And then apa lagi kita nak cakap? Ke bawah, makin ke bawah dia weaker oxidizing agent. So kalau kat metal dia reducing agent sebabnya metal lose electron kan. So oxidation, that's why dia reducing agent. Kalau kat halogen, halogen ni adalah tugas dia accept electron sebab tu negative charge. Bila accept, dia undergo reductions. Reduction agent dia adalah oxidizing agent. Okay, sama juga kedudukan atas lagi berkuasa. So kedudukan atas dia more electronegative. Means that dia stronger oxidizing agent. Why? Because it's undergo reductions. Reduction accept
electron. Okay, dia easy to lose. More electronegative ni bermaksud sangat senang to lose electron. Alright. Okay. So now kita fokus ke ayat ni pula. Atoms of halogen has tendency to receive electron to form halide ions. Okay. Halogen undergo reactions sebab dia receive electron. Betul lah tu. So kalau yang undergo reductions, dia akan act as a oxidizing agent. Okay. So now yang conclusion kat sini dia nak cakap when the reactivity of halogen decrease, makin turun, apa akan jadi? Halogen become more difficult to receive electron. Bila tengok kat sini bila dia difficult to receive electron, so dia adalah weaker oxidizing agent. Dia tend to be reducing agent lah. Kalau kat atas ni dia senang nak undergo reduction, so yang kat bawah ni dia senang nak undergo oxidation lah. Sebab dalam satu reaction kan kena ada oxidation dengan reduction. Siapa yang nak ambil jadi reduction tu, siapa nak ambil oxidation tu based on ni lah, reactivity ni lah. Maka yang kat atas tu akan undergo reduction. Kalau kat atas dah undergo reaction, bawah undergo oxidation. Nanti awak akan nampak kenapa. Alright, so ni tak apalah, ni baca je. Saya nak cepat sikit. Okay. So now, displacement reactions of halogen from its halide. Okay. Displacement reactions of halogen from its halide solution. So makna kata kita hanya libatkan group 17 reaction sahaja. Yang berbeza adalah kedudukan halogen yang kita guna. Right. So how to ensure the reactions occur, the displacement reactions occur. So ini salin teacher tak ada tulis pun, dalam nota ni tak ada, so teacher tambah halogen displace halide solution, halide ion dalam solution. Okay, what happened? So how to make sure the reactions happen? So halogen yang kita nak add ni adalah halogen yang kita nak add, contoh chlorine. So dia kena more electronegative. Tolong catat Meanwhile, in order for the displacement happen, halogen yang tambah kena more electronegative, maknanya kedudukan dia lagi tinggi dalam reactivity. So meanwhile ini adalah halide solution. Halide solution mestilah less electronegative, barulah berlaku displacement. If like say the other way around happen, maksudnya halogen ni kita pakai less electronegative, yang ini more electronegative, so reactions tu tak akan berlaku sebab tak ada rampasan kuasa. Dia rampasan kuasa kenalah orang yang berkuasa masuk ke dalam kawasan yang lemah, so baru dia boleh displace orang yang lemah tu untuk dia kuasai tempat tu. Faham tak? Alright, so kita nak tengok reactions ni. Is that any reactions occur for these reactions yang ni, example ni? Kita tengok. Kalau kita refer pada kedudukan F, Cl, Br, I okay, yang bawah ni rarely use lah, kita tak jarang guna lah, so kita fokus kat 4 ni lah. Alright, so kita tengok kedudukan. So makin atas makin reaktif. So halogen should be more electronegative. Tengok chlorine dengan Br. Okay, so potassium ni tak ada apalah, kita nak fokus kat halogen dengan halide ion kan. So fokus kat Br dengan Cl. So adakah Cl ni dengan halogen dengan halide ions ni mengikut rule yang diperkatakan ni? So tengok, halogen must be more electronegative. Okay, chloride duduk kat sini. Meanwhile for halide ion dia kena less electronegative, dia kena bawah daripada chlorine. So bromide dekat mana? Bawah chlorine. So yes, this one displacement reactions occur. So Cl dia kuat, dia boleh displace Br tu untuk dia masuk attach dengan chlorine. Okay, so teacher buat reactions kat sini contoh Okay, teacher tolong buatlah. Alright, so chlorine tambah react dengan KBr. So what happen is
katanya displacement berlaku kan, sebab halogen more electronegative. Meanwhile for halide ion dia guna less electronegative. So jadilah reactions tu. So reactions tu akan jadi KCl. Okay, so Cl tolak Br ni. So Br bawa diri. So Br jadi molekul. Okay. So now, so dalam water tu, teacher lukis apa yang akan jadi. Aku tak nampak. Okay. Inilah. Tak payah lukis-lukis. Dah ada dah. Kenapa nak susahkan diri? Okay, so tengok what happened. So chlorine ni adalah halogen dia. So potassium bromide ni adalah halide ion. So apa akan jadi after the reaction? Dia akan jadi bertukar jadi KCl and then bromine water release. So apa yang kita akan expect, solution after reaction must be bromine water color of bromine water lah. So color of bromine water adalah brown. So you have to expect the brown color will release lah, bertukar ni solution ni Okay, untuk color jangan risau, kita akan belajar kat bawah-bawah ni penukaran color berlaku macam mana. Okay, so tengok kat sini displacement berlaku, teacher explain lah observation dia kenapa. Okay, so the color of potassium bromide from colorless to brown. So brown ni sebab ada Br. Okay, so colorless ni, apa-apa yang attach dengan potassium mestilah color dia colorless. Okay, so bila dah ni pun sama, attach dengan potassium jadi colorless. Alright, so warna asal untuk chlorine water adalah greenish yellow ataupun pale yellow pun boleh. And then what happened after the reactions, chlorine greenish yellow jadi colorless kan, sebab dia attach dengan potassium dia akan jadi colorless. Okay, meanwhile for KBr, daripada colorless dia akan turn to brown sebab bromine water menyendiri, dia dah bercerai dengan potassium. So you have to expect the brown color here lah. Okay, that's why brown color. Right, so what does it mean by brown ni? So means that the bromine water is formed. Bromide ions release electron to form bromine molecules, Br2. Bromide ions oxidize. So macam mana kita nak buat ayat ni kalau you tak nampak by imaging the reactions happen, sebab kita tak buat lab kan. So you have to do half equation, baru boleh buat ayat siapa oxidize, siapa reduce, baru nampak and how many electron release. Kan kena buat juga half equation. And then next, what happened to chlorine water? So color asal yang kita add ni adalah greenish yellow atau pale yellow. Turn to colorless sebab dia dah attach dengan potassium. Bila attach dengan potassium, dia akan jadi colorless. Alright. So what happened? Apa yang kita boleh cakap? Chlorine molecule accept electron. So bila accept, dia akan jadi reduce lah kalau dalam bahasa redox. So macam mana nak tahu? Refer half equation. Alright. So now, okay, ini teacher akan bantu awak untuk fahamkan macam mana nak buat half equation lagi. Okay, reaction berlaku antara Cl2 plus KBr. Okay, check dulu sama ada reactions berlaku ke tidak. Kalau reactions tak berlaku, no reactions lah, tak perlu susah-susah buat half equation. Kalau reactions berlaku, baru kita kena buat half equations dan ionic equations. Okay, so check dulu. Halogen mesti more electronegative, yes. Sebab chlorine berada kedudukan yang tinggi compared to bromide. So bromide lagi lower than chlorine, so reactions akan berlaku. Okay, so that's why kena completekan semua ni sebab reaction berlaku. Okay, then akan jadi KCl akan ambil tempat Br kan. So Br akan bawa diri. Sailang menyailang lah ni. Okay, so chemical equation, make sure balance chemical equation. So you put, kalau Br di sini 2, Cl ada 2, letak 2 sini lah. So balance already. Okay, now bila dah balance, kita nak cari siapa oxidation, siapa reduction. So back to the basic step on how to find half equations, kita kena buat pairing. So Cl pairing dengan siapa? Mestilah yang ada Cl juga. Okay, KBr ni pairing dengan siapa?
Br2 lah. Takkan tiba-tiba KCl pula, tak ada kaitan ya. Pairing kena related with. Okay. Now, Cl2 adalah molecule. Cl2 adalah molecule. So, molecule tak ada charge, dia adalah 0. Alright. So, what happened after the reactions? It becomes ionic compound. So, ionic compound ada charge. Charge untuk Cl. So, kita tak ada fikir pasal potassium sebab ni adalah between Cl dengan Cl. So, charge ionic compound mesti ada charge. Dia berakhir dengan charge lah. So, negative 1 sebab Cl minus kan. So, when we look at the oxidation number here, we can see that the decreases of oxidation number. So, what happens? 0 pada negatif 1, dia penurunan oxidation number. Maka dia adalah reduction. Okay, next. KBr tu ni. Okay, KBr ni adalah ionic. Ni kena hati-hati ni. Tengok dulu ionic ke, molekul ke, atom ke. So, ionic mesti kena start dengan charge. So, Br dia adalah Br minus. Kan? So, charge negative 1. So, Br molecule adalah 0. So, 0 lah. Right. So, negative 1 to 0 adalah kenaikan oxidation number. So, dia oxidation. Dah dapat tahu oxidation dan reduction, baru boleh buat half equation. Jom buat half equation. Alright. Senang je. Tengok pada oxidation dulu sebab ini oxidation kan. So, between Br ion, start dengan siapa? Ionic kan? Start dengan ion lah. Alright, so teacher dah bagi tahu dah oxidation electron mesti belah kanan. So, terus buat arrow. So, what happen after the reactions? It produce bromine molecule. Ini teacher and then electron lah. Okay, teacher nak highlight kat sini. Group 17 adalah gas. So, bila gas dia adalah diatomic. So, bila diatomic, you tak boleh buat F macam ni. Untuk molekul untuk molekul. Kalau ion boleh lah. Satu-satu sorang-sorang kan. Kalau molekul, kena tambah di. Kalau dia molekul, kalau dia ada charge kat atas ni, tak perlu letak 2. Ini untuk molekul Molekul kena letak 2 sama apa-apa gas. Contoh oksigen. Tak boleh letak macam ni. Oksigen gas. Oksigen gas dia kena diatomic. Apa lagi? Hydrogen gas. Hydrogen gas tak boleh letak macam ni. Kena buat H2. Nitrogen gas. N2. Itulah. So, kena ingat balik lah. Alright. So, that's why kat sini Br2. Sini. Kalau buat Br sahaja, salah Okay, now, okay, back to this half equation. So, Br2 tambah electron, oxidation electron belah kanan. So, balance dulu chemical equation before you decide the number of electron. So, tengok nombor depan ni. Tak ada apa. Tapi tiba-tiba kat sini ada 2. So, maknanya 2 Br kat sini, 1 Br kat sini tak balance. So, nak balance, kena letak nombor kat depan. Balancing, kena letak nombor kat depan. So, after you balance, baru you can decide the number of electron. Cara teacher, since kat satu side je yang ada charge, so boleh guna cara ni lah. Kalau dua-dua ada charge macam Fe2+, Fe3+ yang kat composition tu, tak boleh pakai cara darab-darab ni. Kita pakai total charge tu kan. 2+ sama dengan 3+ sama dengan E untuk tahu number of electron. So, ingat balik lah ni tu So, ini since ada satu side je yang ada charge, so kita boleh pakai method ni lah. 2 darab 1, so 2. Okay. So, now lagi. For reduction, Cl2. Start dengan Cl2. So, elektron kat reduction kena berlaku kat mana? Kena letak kat mana? Kat belah kiri. So, what happen kat sini? Dia jadi ionic kan? So, ionic kena berakhir dengan ion lah. Charge. Alright, so balance dulu. Cl ada 2 kat sini, ada 1 kat sini. So, that's why kita put 2. And then, the number of electron, 2 times with 1 is 2. Alright, so ionic equations, you have to cancel electron. But you have to make sure the number of electron are same. For both side, for both half equation. So, sekarang ni kita tengok number of electron for oxidation and reduction half equation sama. So, you just cancel out. And then, you just copy all the reactant listed here dengan kat sini. Alright. So, jawapan dia adalah 2Br plus Cl2 equal to Br2 plus 2Cl minus. Alright. So, that's the answer for ionic equation. Kalau soalan tanya oxidation of half equations, pakai yang original okay. Right, so this is a summary for reactivity tadi lah. So ini ada tengok kat sini.
Tengok ni, semua 2, 2, 2, 2, 2 sebab dia gas. Gas diatomic. Kalau dah bentuk molekul lah, bila ada charge baru boleh hilangkan 2 tu. Sebab dia bukan gas lagi dah. Dia ion. Ni gas kena letak 2 ni. 2 ni. Okay. Jangan cakap teacher tak payung. Teacher bagi tahu ni. Okay, now. So, the more reactive halogen, the easier it is for halogen to accept electron. Betul lah, makin tinggi kedudukan, lagi senang dia nak accept electron. So, dia adalah stronger oxidizing agent. In contrast, sebaliknya, kalau lower positions of halide in group 17 makin ke bawah, dia senang to lose electron ataupun release electron. So, dia weaker oxidizing agent. It is tend to be reducing agent lah. Dia nak undergo oxidation lah kalau kat bawah kan. Okay, then, so halide ions that are located at the bottom are stronger reducing agent. Sebab dia susah nak terima elektron, dia senang nak lepaskan elektron, so dia reducing lah. Kalau makin atas, dia oxidizing agent. Alright. But this is the problem, the big problem lah dalam halogen ni. Okay. So now, so the colours of aqueous solution, apa yang masalah dia? Kita dapati the colours of aqueous solution, chlorine, bromine and iodine are difficult to distinguish. Okay, maknanya kalau dalam satu reaction tu, kalau berlaku displacement ke, kalau tak ada reactions ke, ada reactions ke, kita still susah nak distinguish sama ada dia ni chlorine ke, bromine ke, iodine ke. Tapi based on theory, kita tahulah reaction berlaku ke, reaction tak berlaku ke kan. Tapi untuk bila orang tanya, to confirm the colour tu susah. Sebab apa? Sebab colour bromine, chlorine, bromine dengan iodine ni lebih kurang. Susah untuk kita buktikan lah. So, how to prove, how to confirm, how to test the colour of the 3 halogens ni, kita kena confirm by 1,1,1 trichloroethane. Okay, so what is the functions of 1,1,1 trichloroethane ni? Functions dia adalah to verify the presence of halogen. Okay. Kenapa teacher kata tadi lebih kurang colour dia? Kita tengok kat sini. So, kalau dalam keadaan biasa, dalam aqueous, kita tak tambah any organic solvent, colour dia lebih kurang. Pale yellow, brown dengan reddish brown. Kat sini. Yang lebih kurang A dengan B. A dengan sini macam nampak lebih kurang. Sometimes iodine ni dia form reddish brown. Kadang-kadang rupa dia lebih kurang dengan bromine. So, bila kita kata kita buat reactions tu kan. So, kita nak kata ini iodine lah ada dalam ni. Ya ke? Tapi colour dia macam bromine lah. Macam tu kan. Ada yang question kita balik. Sebab the colour is quite similar. So, we difficult to distinguish lah. Bila kita kata, oh sini ada bromine lah sebab dia brown. Ya ke? Tapi iodine kan brown juga. Sudah. Gitu kan. So that's why we need another test to confirm the colour of 3 halogens ni. So kita pakai 1,1 trichloroethane. Ni salah eja typo. So what happen? So kalau anda kata dalam reactions tu ada chlorine. So daripada pale yellow akan jadi colourless dalam 1,1 trichloroethane. Kalau kita nampak, kita test, kita tengok dalam 1,1 trichloroethane tu ada colourless ataupun yellow sikit. So dia adalah chlorine. Meanwhile for brown, so kalau let's say kita dapat brown, ada brown, untuk confirmkan yang dia ada brown, kita test dengan 1,1 trichloroethane, dia remain the same colour, tak ada perubahan. Yang too obvious, the colour changes is for iodine. So iodine dia reddish brown. Untuk confirmkan dia ada, dia betul-betul ada iodine dalam tu. So kita test dengan 1,1 trichloroethane, dia purple color. Okay. Yang ini yang ni. Also, okay, ni lah perubahan dia. So yang paling obvious adalah iodine kan. So that's why we need 1,1 trichloroethane layer to verify the presence of each halogen tu. Okay, what happened after we add 1,1 trichloroethane ni? Contoh reaction berlaku. So dalam reaction last finalize dia kata ada
iodine. Okey, bila iodine ni, kalau kita tak pakai apa-apa, kalau kita tak letak 1,1 trichloroethane ni, colour dia reddish brown. Dia seakan-akan bromine. Kadang-kadang boleh macam jadi seakan-akan chlorine. So, then kita add lah 1,1,1 tu kan. So, bila kita add, dia akan jadi 2 layers. Bila 2 layers, iodine akan react dengan 1,1,1 trichloroethane. So, dia akan form colour dia. Colour, yalah, atas ni adalah colour iodine juga. Tetapi warna reddish brown. Okay, then bila tambah 1,1,1 trichloroethane, dia jadi purple. So, bila keluar purple ni memang refer pada iodine lah. Dia bukan milik siapa-siapa ya. Kalau yang reddish brown ni, it could be bromine kan. So, kita test untuk confirmkan dia adalah iodine. So, kita pakai 1,1 trichloroethane. Dia form 2 layers. So, the bottom layers tu yang confirmkan that is iodine. Okay, yang ni bottom layer ni. Alright. So, dia akan jadi 2 colour lah kat situ. Okay, so we go to the experiment. So, now displacement of halogen from its halide solution. So, pertamanya, kena tahu kita pakai apa. Alright, so macam biasalah. Bromine water, chlorine water, bromine water, halogen, iodine water. And then, for halide solution, pakailah, tak kisahlah potassium ke apa kan. Janji ada halogen. Okay, sebab reactions ni between halogen dengan halide ion solution. Okay, this is the safety precaution step. So, make sure chlorine ni, bromine dan iodine ni kita buat dalam fume hood. Alright, so now, okay. First kali, eksperimen adalah kita nak buktikan bahawa 1,1 trichloroethane ni membantu kita untuk verify halogen. Okay, so kita buatlah test dia. First, senang je. Masukkan, contoh kita nak test untuk color chlorine. Kita letak chlorine water. And then add another 2 cm cube of 1,1,1 trichloroethane. And then shake. Shake and then leave at 30 seconds at least. And then observe colour dia jadi macam mana. Dia akan jadi 2 layer with different colours. Kalau untuk chlorine, dia colour dia tak jauh sangat. Kalau iodine tu yang jauh. Kalau iodine brown, reddish brown, bawah purple jadi kan. So, itu adalah cara untuk kita verify the colours of halogen. Bila kita dah tahu cara nak verify tu, so boleh proceed dengan reactions displacement. Okay. Okay, kalau tengok pada eksperimen ni, 1 until 3 adalah displacement reaction. Sorry ya, teacher tulis balik bagi clear. 1 until 3 adalah displacement reaction. After reactions occur, we want to confirm the color that presents in the solution. This one. Ini adalah confirmatory of halogen color lah. Okay. So, dia ada 2 reaction kat sini. Displacement dengan confirmatory. Alright. So, now, ini adalah reaction dia. Okay, by the way, teacher fokus kat result A dulu. Ni adalah result A yang kita nak test pakai 1,1,1 trichloroethane ni kan. So, ni adalah result dia. So, chlorine pale yellow, dia akan berubah dalam ni 1,1,1 yellow ataupun colorless. Sama boleh buat 2. Ni brown to brown, dia remain untuk bromine. Meanwhile for iodine, ni obvious. Daripada brown, dia jadi purple dalam 1,1,1 trichloroethane. Okay. Okay, so kita tengok back to kita punya rule untuk displacement ya. Okay. Halide solution, rule untuk jadi displacement mestilah less reaktif ataupun less electronegative. Kalau manakala halogen kita guna mestilah more reaktif ataupun more electronegative. Barulah electronegative. Barulah reaction tu berlaku. Okay, so tengok kat sini adakah reaction kat sini berlaku? So tengok chloride. Hafal yang ni. Tengok kedudukan chloride. Chloride ada kat atas ni. So dia nak react dengan halogen, bromine dengan iodine. So tapi bromine dengan iodine ni kat bawah chloride. Kat bawah chlorine.
Bromin dengan iodine bawah klorin. So reaction tak berlaku kat dua-dua sebab bromin tak boleh displace keluarkan Cl daripada K ni. Iodine pun tak boleh juga sebab dua-dua ni adalah lemah compared to Cl. So no reactions lah. Alright. So when no reactions, so kita nak tengok observation tu. Okay, ni the rest ni teacher akan kita tengok lah. Kita akan tengok dia punya tengok pada observation tu. Okay, now. Habis dah Okay, teacher go through one by one. Walaupun video jadi panjang, it's okay. Alright. So tadi apa? Yang first tadi? Potassium chloride dengan bromine water kan? Apa ni? Dengan bromine water tadi. Potassium chloride. Okay, dua ni teacher tengok. So what happened? Buat dulu untuk kita bagi nampak dia punya reaction tu jadi ke tidak. Buat dulu bromine water tambah KCl. Okay, so teacher cakap halogen kena more electronegative kan? Halide ion kena less electronegative. So tengok kat sini Br ni, kedudukan Br adalah lagi lower compared to Cl. So no reaction occur. Okay, bila no reactions occur, macam mana nak tengok observation dia macam ni Ini adalah KCl, kan? So, teacher kata dah, kalau yang attach dengan K mestilah colour dia colourless. So, ini bromine warna dia brown. Okay, apa akan jadi after reactions? Ni kita tambah bromine water. So, if no reaction, so maknanya Br water remains lah. Dia tak ada penukaran charge, penukaran tempat lah dengan Cl ni. So, maknanya Br masuk, Br remain. Tak jadi apa-apa. Sepatutnya ada Cl2 kan? Kalau displacement berlaku tapi tak jadi apa-apa. Maknanya solution ni after reaction dia brown. So, observation in aqueous dia brown. So, how to confirm the colour is the bromine water? Kita saja nak ni kan? Nak confirm balik kita pakai 111 trichloroethane. Dia kena dapat brown jugalah sebab dalam ni bromine water. Right. So what is the inference? Bromine water is present. And then why? Because no reactions happen. Kita add bromine water and bromine water still present. So no reactions because bromine cannot displace chlorine. Okay. Right. So now tengok pada next pula. Okay. Now, iodine dengan ni pula. So, iodine tambah KCl. Jadi tak reaction dia. So, I ni kedudukan dia, halogen kena lagi tinggi compared to halide. Tapi but then, kita tengok, halide ion ni lagi tinggi kedudukan dia. Cl lagi tinggi daripada iodine. Means that no reaction. Sebab, iodine tak boleh nak displace ni. Tak boleh. So, ni adalah color iodine apa? Reddish brown kan? Meanwhile, KCl ni colourless lah. Apa-apa yang attach dengan potassium colourless. So, no reaction. Macam mana kita nak tengok observation dia? Ni adalah KCl. So, kita masukkan I2. So, I2 masuk, no reaction. So, I2 remains. So, that's why sini colour pun I2 lah. Alright, so reddish brown. So, ni pun reddish brown. Tak ada apa-apa perubahan kan. So, ni colour I2. So, macam mana kita nak confirm yang bahawa tak ada perubahan, still lagi iodine. Kita nak confirm ni still lagi iodine, tak ada perubahan dengan Cl tu. So, dia kena jadi reddish brown. To confirm the colour of the iodine, put 1,1 trichloroethane, dia akan tukar jadi purple. So, sahlah iodine is present and then no reaction because iodine cannot displace chlorine. I think it quite clear. My explanation quite clear lah kot. Kan? Melainkan waktu video ni sambil game ke, TikTok ke, tidur ke, kan? Tak faham lah. Tu semuanya atas effort awak lah. Belajar online ni kena ada effort sikit lah. Effort lebih lagi lah daripada bersemuka ni. Bersemuka boleh kena piak dengan teacher. Alright, so next. Kita tengok pula
potassium bromide dengan ini, potassium bromide juga. Jadi ke tak reaction tu? Okay, tengok di sini, pergi kat ni. Cl2 react dengan bromide. Is that displacement happen? Yes, because the halogen here is more electronegative compared to halide ion here, which is Br. So kedudukan Cl lagi tinggi daripada Br, so Cl boleh berkuasa untuk buang Br ni. So reaction jadi, so kena ada half equation semua tu, kena ada ni lah, kena buat. Tambah, bromin akan menyendiri. So balancekan lah dua. Okay, what happened? Ini adalah mula-mula KBr. KBr, apa-apa yang attach dengan potassium, colourless. So the initial colour of chlorine is greenish yellow. Ataupun pale yellow pun boleh. Okay. So, ini adalah KBr. Yang masuk adalah Cl2. So what happened? Displacement berlaku. Makanya selepas reaction tu, ni akan jadi KCl dengan KCl. KCl tak ada colour kan? So ni akan jadi perubahan Br tu, sebab Br tu keluar. So daripada greenish yellow, colour ni daripada colourless, dia akan jadi brown. Okay. So now ini chlorine akan jadi apa? Greenish. Bila dia attach dengan potassium jadi colourless. So Br pula daripada colourless dia berubah jadi brown. So dalam solution tu, since ni colourless, dia ni brown. So dalam solution, final solution tu kena warna, final colour of the solution kena colour brown. Okay, check observation. Okay, so brown, betul lah. Bromine water kan. So kita check dengan 111 trichloroethane, betul tak ini adalah bromine? So check, yes, dia dapat brown. So means that bromine is present. So bromine is displaced by chlorine. Okay. So next kita akan sentuh semua reactions lah. Alright. So tak adalah isu teacher saya tak faham lah reaction ni sebab teacher tak ni. Lepas ceruh lah, tak faham-faham. Sambil madam sambil bebel. Itulah teacher. Alright. So now kita fokus kat reaction ini pula. Bersih. Okay. F. Okay, F. Iodine dengan KBr. Is there any displacement happen? So kalau tengok pada kedudukan, yang ini kena more electronegative. So ini kena less electronegative, but since Br lagi tinggi kedudukan dia, so no reactions berlaku sebab iodine ni less negative, so dia tak boleh nak displace Br. So no reaction. When there is no reaction, kalau nak buat observation, kalau keliru kan nak buat observation, buat dulu gini. Oh gini so KBr, lepas tu nak add iodine. So tak ada reaction sebab iodine ni less electronegative compared to ini. And then so dia maknanya tak ada apa-apa jadi, so iodine remain lah. So iodine kena daripada colour brown, tak jadi apa-apa, so dia still lagi brown lah kat sini sebab iodine remain. So reaction mestilah brown lah kan. Kita tengok sini, reddish brown is referring to iodine. Tapi kita nak confirmkan lagi, kita pakai tetra 111 trichloroethane. So jadi purple. So confirm iodine is present. So no reaction because iodine cannot displace bromine. Alright, so the other two reactions, the other two reactions tu, I hope you can faham lah. Try buat macam teacher buat ni and then tengok kenapa ada reactions ke, kenapa tak ada reaction ke. Okay, so that's all for this video. That's all lagi. Ini. Okay, so teacher nak recap balik. Dia panjangnya teacher bebel. It's okay. Alright. So ingat balik halogen, displacement of halogen berlaku antara halogen dengan halide. So halide ni datangnya daripada solution. So the rule is halogen yang kita masukkan tu mesti more reactive ataupun more electronegative, higher in group 17. Meanwhile for solution yang kita nak campur tu dengan halogen ni kenalah less reactive, which is lower in group 17.
So less electronegative lah. Okay, tulis kat sini more electronegative. Yang kita nak displace tu kenalah less electronegative. Lemah lah. Okay. So then dia jadi bila halogen ni, bila dia displace maknanya berlaku reduction. Reduction dia accept electron. Kalau tak faham, tak nampak, kena buat half equations. So accept electrons means that dia reduction, so dia adalah oxidizing agent. For these solutions pula, kalau displacement berlaku, maknanya solution tu donates electron, dia berlaku oxidation kat solution tu, so dia reducing agent. Kalau tak nampak, memang kita kena buat half equation baru kita tahu siapa yang kita kena buat construct dulu chemical equation yang penuh, and then kita cari siapa oxidation reductions, and then tengok pada half equations baru kita dapati siapa yang gain electron, siapa yang lose electron, and how many numbers of electron has been gained ataupun has been lose. Alright, so benda ni berkait je. Okay, that's all from me. So thank you. Jangan lupa buat tutorial. Ingat lagi. Alright, bye.